لنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan kita peluang dan ruang untuk sama-sama meneruskan pengajian kita di surau ini yang berkisarkan topik tazkiyatun nufus ataupun pembersihan jiwa melalui sifat-sifat mahmudah yang disenaraikan oleh para ulama. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita dapat memandu kita ke arah menjadi seorang mukmin yang mutqin dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membicarakan 3 potong ayat daripada surah Ali Imran, yang mana secara umumnya ayat-ayat ini memberi petunjuk kepada kita tentang setiap manusia ini ada kecenderungan dia, ada muyul, ada minat dia pada sesuatu dalam fasa dia menjalani kehidupan di atas dunia ini, iaitu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-14 hingga ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang bermaksud dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terpilih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah dan tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan, yakni isteri-isteri yang suci bersih, serta beroleh pula keredaan dari Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar, iaitu bagi orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Was-sadiqina was-sabirina was-sadiqina wal-qanitin
wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar, dan juga orang yang sabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang yang beristighfar mohon ampun pada waktu sahur. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat ini ayat 13, ayat 14, 15, 16, 17. Kalau kita lihat pada ayat ke-14 tu, Allah sebut tentang kecintaan kita ini ataupun kecenderungan nafsu syahwat kita terhadap beberapa perkara, antaranya perempuan-perempuan, anak-anak, emas dan perak, kuda yang bertanda. Kuda yang bertanda ni dalam maksud kita pada hari ini ialah kenderaan lah. Kenderaan mewah. Tak cukup tengok kita pakai motor saga, tengok orang pakai BMW terliur. Itu maksud kuda di sini. Haiwan ternakan, kebun-kebun tanaman yang subur, maknanya daripada harta benda yang bernilai. Kecenderungan manusia ini kepada perkara-perkara yang macam ini. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah bagi satu pilihan kepada kita, yang mana yang terbaik sebenarnya untuk kita itu ialah apa dia? Syurga yang Allah akan sediakan di hari akhirat kelak, yang mana penuh dengan nikmat, yang mana digambarkan, disebutkan, dinyatakan dalam mana-mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang syurga, pasti akan menyebut adanya sungai-sungai yang mengalir, yang mana ia merupakan satu gambaran bahawa di situ adanya nikmat yang tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana nikmat kebaikan yang kita lihat semasa hidup di dunia ini. Kalau dalam surah Muhammad itu Allah menyebut dalam syurga itu ada sungai susu. Sungai susu, cuba bayangkan macam mana sungai susu. Air sungai itu susu. Maknanya tidak akan habis, sentiasa mengalir. Ada sungai arak. Dekat atas dunia ni kita diharamkan untuk minum arak, tetapi di syurga ada sungai arak yang lazzatil lisyaribin, lazat orang yang meminumnya, merasakan air daripada sungai arak tersebut. Yang mana semuanya itu disebut pada ayat ke-15, lilladzina taqaw, iaitu bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Di sinilah menunjukkan kepada kita peri pentingnya sifat takwa. Sifat takwa untuk kita meraih nikmat yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu di darul akhirah, di hari akhirat kelak, satu negeri yang kekal abadi. Sama ada kita ditempatkan ke dalam syurga ataupun neraka Allah wa na'udzubillah. Tetapi kita diminta oleh Nabi SAW, iza sa'altumullah fas'alul firdaus, bila kamu nak minta kepada Allah, mintalah syurga firdaus. Yang mana Allah sifatkan bahawa syurga itu adalah tempat kembali yang paling baik, husnul ma'ab, tempat yang paling baik. Seterusnya Allah juga mengatakan bahawa syurga itu bagi orang-orang yang berkata Rabbana innana amanna faghfir lana, iaitu orang-orang yang berkata wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Dia mengaku dia beriman kepada Allah, dan dia faghfir lana, sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang boleh lihatlah diri dia ni ada tanda-tanda ahli syurga ataupun tak. Pertama tadi dia kena tengok diri dia bertakwa ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sentiasa diingatkan kepada orang lelaki ni setiap minggu sekali paling kurang. Kalau tak pergi dengar kuliah, pergi dengar khutbah Jumaat. Mesti ada khatib dijadikan khutbah Jumaat itu salah satu rukunnya pesan kepada
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada takwa, orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Wa qina azabannar, dia minta Allah lindungi dia daripada azab neraka. Kemudian siapa lagi? As-sabirin, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar di atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang yang juga bersabar di atas nikmat kurnia yang Allah berikan kepadanya. Kerana nikmat yang banyak Allah berikan itu juga merupakan ujian. Ke mana dia nak gunakan nikmat itu, selaras dengan syariat Allah ataupun tidak selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada orang-orang yang bersabar, sebelum daripada itu, orang yang bersabar ini bila dia ditimpa musibah, dia akan mengatakan apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini antara perangai orang yang bersabar. Bila ada sahaja ujian yang menimpa dia, dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan bila dengar khabar kematian dia kita nak ucap perkataan tu. Apa sahaja musibah yang menimpa kita, sakit ke, harta benda hilang ke, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Keberuntungan ataupun malangnya nasib kita ni, untung ke malang ke, semuanya itu adalah tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ini dimiliki olehnya. Diri kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik kita, bukan kita yang memiliki diri kita sendiri. Itu kena faham. Kita tidak memiliki diri kita. Yang memiliki diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sahaja yang telah Allah tentukan, kita terima. Kalau ujian, kita bersabar. Kalau nikmat, kita bersyukur. Kemudian selain syurga itu untuk orang yang bersabar, ia juga bagi orang yang sadiqin, orang-orang yang membenarkan, sentiasa membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tokoh dalam dunia Islam ini sehingga diberi gelaran As-Siddiq, siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menandingi sifat Abu Bakar. Di ketika orang mencemuh Nabi, mengatakan Nabi gila, bercakap tentang suatu perkara yang tidak logik pada zaman itu, dia tanpa ragu-ragu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal munfiqin, iaitu orang yang membelanjakan hartanya, yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan tanda-tanda orang yang akan mendapat syurga nikmat Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan yang terakhir iaitu orang yang memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Ini Allah sebut secara khusus, bangun waktu sahur minta ampun pada Allah, bukan nak buat benda lain. Waktu sahur ni bila kita bangun makan sahur, dah dekat nak masuk waktu fajar, bukanlah dah dekat 5 minit lagi, tak. Maknanya apa? Sepertiga di penghujung malam. Kalau subuh sekarang ni pukul 5.55, 57 lebih kurang lah. Dalam pukul berapa dia bangun? Dalam pukul 5, dalam pukul 4.45 dia bangun. Bangun bukan untuk apa? Kalau selain daripada bulan Ramadan tu, selain bangun untuk makan, dia bangun untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut secara khusus orang yang minta ampun pada Allah pada waktu sahur. Ini juga merupakan antara orang yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya nak sebutkan di sini ialah bermula daripada iman,
minta ampun pada Allah, minta lindung daripada azab neraka, orang yang sabar, orang yang membenarkan, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang yang bangun pada waktu sahur untuk tujuan minta ampun kepada Allah. Semua orang-orang ini adalah orang-orang yang disebutkan di awal tadi, lilladzina taqau inda rabbihim. Orang-orang itu ialah orang-orang yang di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa, perangai mereka juga ialah, yang pertama sekali, mereka ini mesti beriman. Kedua, sikap mereka minta ampun kepada Allah terhadap dosa yang mereka lakukan. Ketiga, sentiasa minta daripada Allah supaya dilindungi daripada azab neraka. Dan orang yang bertakwa itu juga adalah orang yang sabar, orang yang sentiasa membenarkan syariat Allah, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang yang bila bangun pada waktu sahur dengan tujuan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini yang dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, mereka inilah yang akan mendapat syurga Allah di hari akhirat kelak. Baik, balik kepada topik perbincangan berkenaan dengan ayat ini. 3 ayat yang kita baca pada pagi ini, dia nak menceritakan kepada kita bahawa manusia ini ada kecenderungan dia, ada syahwat dia. Syahwat ni bermaksud kecenderungan, keinginan kepada sesuatu. Selalu kita sebut, bila sebut syahwat, digandingkan dengan nafsu syahwat. Jiwa, nafsu tu jiwa manusia ni ada kecenderungan dia, antaranya perempuan. Yalah, kalau orang lelaki ni, dia memang kalau dia tidak ada syahwat kepada perempuan, maka tidak kahwinlah dia, tidak berkembanglah zuriat keturunan manusia ni. Jadi jangan salah faham dulu bila disebut kecenderungan kepada perempuan tu, ui tak baik ni, tak baik, tak bagus. Tak. Allah juga yang menciptakan syahwat itu untuk kita, kecenderungan itu kepada perempuan. Kalau tidak ada kecenderungan itu, tidak adalah isteri, tidak adalah ibu. Membazir je lah ada orang perempuan atas dunia ni kalau tak ada kecenderungan orang lelaki kepada perempuan. Jadi kecenderungan kepada perempuan itu, kalau dilaksanakan ataupun dikawal kecenderungan itu selaras dengan syariat Allah, maka dia merupakan satu kecenderungan yang baik, yang mulia. Tapi masalahnya pada hari ini, ada orang yang kecenderungan dia salah. Syahwat lelaki, keinginan lelaki sepatutnya cenderung kepada perempuan. Ini ada pula spesies manusia yang cenderung kepada jenis dia sendiri. Syahwat dia kepada kaum sejenisnya sendiri. Ini pada hari ini. Bukan pada hari ini, pada zaman dulu pun dah ada dah. Kita tahu pada zaman Nabi siapa? Pada zaman Nabi Lut. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Mereka, kamu, kata Allah pada kaum Nabi Lut, mendatangi lelaki-lelaki. Maknanya lelaki cenderung kepada lelaki. Syahwatan, Allah sebut itu, syahwatan, kecenderungan kamu kepada kaum sejenis kamu. Min dunin nisa, dengan meninggalkan orang-orang perempuan yang telah Allah jadikan untuk kamu. Maknanya Allah jadikan orang perempuan ini untuk orang lelaki. Tetapi ada sebilangan daripada manusia ini celaru dia punya nafsu syahwat itu. Itu yang kadang-kadang kita gelar orang yang macam ni, orang-orang yang kecelaruan identiti. Betul lah tu. Tengok perempuan tak ada apa-apa rasa, tengok kaum sejenis. Begitu juga ada juga spesies yang perempuan suka pada yang perempuan. Baik. Kemudian kalau kita perhati pada ayat ke-14 itu, Allah sebut zuyyina. Zuyyina ni bermaksud dihiasi. Zinah. Zinah bermaksud perhiasan. Perhiasan. Okey. Jadi dalam Islam ni, adakah semua benda yang disifatkan sebagai zinah, yang disifatkan sebagai perhiasan, adalah buruk, adalah menyebabkan seseorang itu menjadi lalai?
akan menyebabkan seseorang itu untuk mengejar zinah, perhiasan-perhiasan ini semasa hidup di dunia, menyebabkan akhirnya kerana kesibukan dia memburu benda-benda yang disifatkan sebagai zinah ini, dia akan tergelincir daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ para ulama cuba membuat pembahagian perkara-perkara yang dikategorikan sebagai zinah, perhiasan ni, seperti apa? Wanita, emas, perak, wang ringgit, kenderaan, rumah, itu semua. Adakah semua perkara itu menyebabkan manusia ini akan lalai? Adakah menyebabkan manusia ini akan lari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala semata-mata nak memburu benda-benda yang disifatkan sebagai zinah ini? Maka para ulama telah membahagikan zinah itu kepada beberapa bahagian, kepada dua bahagian yang utama, iaitu yang pertama zinatut tammah dan zinatun naqisah. Zinatut tammah ini iaitu zinah yang bersifat hakiki. Zinah tammah, zinah yang sempurna, perhiasan yang sempurna, benda yang disifatkan sebagai perhiasan yang sempurna, yang mana dia merupakan satu perhiasan yang hakikiyah, yang benar maksudnya, yang masyru', yang tak salah kalau kita menghabiskan masa kita untuk mendapatkannya. Apakah contoh-contohnya? Iaitu iman. Iman juga adalah perhiasan. Nanti kita tengok apa buktinya. Iman juga adalah perhiasan. Tapi iman ni benda yang baik. Jadi kalau seluruh hidup kita, masa kita hidup di dunia ni untuk memburu perhiasan iman, salah ke? Sudah pastilah tidak salah. Kerana iman ni memang sesuatu yang dituntut. Ilmu juga adalah perhiasan. Bahkan kita memang memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan, bagaimana kita nak menguruskan kehidupan kita ini berdasarkan ilmu? Ilmu yang berkaitan dengan syariat pula. Ilmu untuk mengurus kehidupan ini. Jadi ilmu juga adalah perhiasan. Al-akhlaqul hasanah, akhlak yang baik, merupakan zinah, perhiasan juga. Jadi tidak salah kalau seluruh masa kehidupan kita ini kita berusaha, kita tak peduli pada benda yang lain, tapi kita berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik, yang merupakan sebagai zinah, perhiasan. Baik. Antara dalil yang menunjukkan bahawa iman, ilmu, akhlak yang baik ini merupakan perhiasan yang dibenarkan untuk kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, antaranya firman Allah Ta'ala, firman Allah dalam suratul Hujurat. Allah menyebut, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, iaitu sedangkan Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, telah menjadikan iman itu suatu yang dicintai kepada kamu. Iman itu Allah Taala telah menjadikan kepada kamu iman itu suatu yang kamu cintai, wazinah, dan perhiasan, wazayyanahu fi qulubikum, dan dia menghiaskan iman itu pada jantung hati kamu. Allah menyebut iman itu dihiaskan pada jantung hati kita. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahawa iman itu juga merupakan perhiasan, tapi perhiasan yang bersifat tammah, hakikiyah, yang sempurna, yang benar. Perhiasan yang sempurna dan yang benar. Waqad qalu zinatur rijal al-adab, dan kita pun juga selalu mengatakan bahawa zinatur rijal al-adab, maksudnya apa? Orang itu cantik adabnya. Orang itu adabnya bagus. Orang itu perangainya dihiasi. Zinah itu perhiasan, dihiasi dengan adab-adab yang baik. Jadi kita pun mengiktiraf dalam percakapan kita, kadang-kadang kita tak perasan.
Kerana kita selalu mengungkap, kita kata pada seseorang, bagus awak ni, elok adabnya, cantik adabnya. Itu bermaksud kita juga mengiktiraf adab merupakan satu perhiasan. Dan kadang-kadang walaisa lil mar'i zinatu ba'dal iman khairum minal ilm. Kita juga kadang-kadang selalu menyebut dalam kata-kata kita, dalam pernyataan kita, tidak ada perhiasan yang lebih baik selepas iman, iaitu ilmu. Dalam percakapan kita seharian pun kita selalu menggunakan, kita selalu mengibaratkan bahawa ilmu dan iman itu juga merupakan satu perhiasan. Dan dalam doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri sebut, kita sendiri minta pada Allah. Cuma malangnya kita tak faham apa yang kita minta. Doa tu dalam bahasa Arab pula kita tak faham. Rupanya kita dah sebut dah perhiasan-perhiasan ini. Apa dia? Allahumma zayyinna bil ilmi. Ya Allah, hiasilah kami dengan ilmu. Kita minta ilmu itu menjadi perhiasan, menjadi zinah dalam diri kita. Allahumma zayyinna bil ilmi. Ya Allah, hiasilah kami dengan ilmu. Wa jammilna bil hilmi. Dan percantikkanlah kami dengan sifat kesantunan. Wa matta'na bil afiyah, dan berikanlah kepada kami kesihatan. Wa akramna bit taqwa, dan muliakanlah kami dengan takwa. Kita dah minta dah pada Allah supaya Allah menghiaskan diri kita ini dengan iman, dengan ilmu dan seumpamanya. Baik. Jadi bahagian yang pertama ini merupakan benda-benda ataupun zinah-zinah, perhiasan-perhiasan yang baik, yang bagus, yang diminta untuk kita dalam kehidupan kita ini berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, iaitu iman, ilmu, akhlak yang baik. Jadi kita tak salah kalau seluruh masa kita dihabiskan untuk memburu perhiasan ataupun zinah yang sejenis ini. Jenis yang kedua iaitu kullu zinatin yakunu fiha janibil khair idza lam tatta'id fiha hudud syara'. Baik, iaitu setiap perhiasan yang ada sisi baiknya. Bila kita sebut sisi baiknya, adalah sisi tak baiknya. Yang jenis yang kedua ni, setiap perhiasan yang ada sisi baiknya selagi mana ada syarat. Selagi mana dia tidak melampaui hududus syara'. Dia tidak melampaui batasan-batasan syarak. Ada benda yang merupakan zinah, perhiasan, yang mana perhiasan-perhiasan ini ada kebaikannya selagi mana kita tidak melanggari batasan-batasan syarak. Wa dzalika kalmal, seperti apa? Seperti harta benda. Bila disebut tidak melangkaui batasan-batasan syarak, makna kita kena pastikan mal ataupun harta benda itu yang paling penting sekali dalam kita nak mendapatkan mal harta ini. Bagaimanakah cara kita mendapatkannya? Dalam lingkungan batasan syarak ataupun di luar batasan syarak. Bila dalam lingkungan batasan syarak, maka dia menjadi harta perhiasan yang baik. Maknanya apa? Harta itu kita dapat dengan cara yang betul, bukan dengan cara mencuri, tidak melibatkan riba, tidak melibatkan kita menzalimi orang lain, tidak ada unsur tipu menipu. Dilakukan dengan kaedah yang betul, ada akadnya. Tidak ada unsur-unsur kezaliman untuk kita mendapatkannya. Itu maksudnya. Tidak melampaui batasan-batasan syarak dari segi mendapatkan harta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana pula harta itu dibelanjakan? Dalam bab harta, dua ni penting. Bagaimana mendapatkannya dan ke mana ia dibelanjakan. Kalau dah elok dapat caranya betul, dengan cara yang menepati kehendak syarak, kena lihat pula ke mana kita pergi belanjakan harta tu.
pada perkara yang dibenarkan oleh syarak ataupun pada perkara yang tidak diizinkan oleh syarak. Sebab tu dalam banyak tempat dalam Al-Quran bila sebut membelanjakan harta disebut yunfiquna fi sabilillah. Mereka membelanjakan harta itu pada jalan Allah. Pada jalan Allah ni luas. Secara umumnya pada jalan Allah itu kita membelanjakan harta tersebut pada hudud batasan yang diizinkan oleh syarak. Termasuklah sedekah, bayar zakat bila sudah sampai masa wajibnya, memberi sumbangan kepada aktiviti-aktiviti menyuburkan dakwah, membantu golongan-golongan yang memerlukan untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Kita tengok kita sekarang ni dalam situasi susah, gawat dengan COVID-19 ni. Masa awal-awal PKP dulu kita tengok, kita terharu tengok sensitiviti masyarakat kita untuk memastikan bahawa keperluan barisan hadapan tu sentiasa dipenuhi. Ada yang secara sukarela menjahit pakaian PPE. Ini suatu yang kita tak pernah lihat sebelum ni. Tapi bila Allah hantar COVID-19, seolah-olah di sebalik kepahitan itu ada kemanisan, ada hikmah. Kita nampak manusia mula sensitif dengan kesusahan orang lain, maka mereka terbangun diri mereka untuk mengeluarkan tenaga yang mereka ada, harta benda yang mereka ada demi membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi dalam masalah harta ni, itu yang penting. Dua perkara. Bagaimana ia diperolehi dan ke mana ia dibelanjakan. Kalau ia mengikuti lunas-lunas syarak, maka harta itu menjadi zinah yang terbaik, perhiasan yang baik. Jadi tidak salahlah ada kecenderungan kepada harta. Kalau tidak ada syahwat kepada harta, mana mungkin ada orang yang mampu membayar zakat. Sedangkan dalam masyarakat, dalam kalangan umat manusia ni, ada orang yang sentiasa memerlukan, golongan asnaf. Tapi kalau Allah jadikan manusia ini tidak ada kecenderungan kepada harta, maka tidak adalah orang kaya. Tidak adalah orang kaya yang mana mereka ini akan mengeluarkan zakat. Jadi itu yang disebut ada sisi baiknya. Sisi baiknya bila ia diurus, dijaga, dibelanjakan mengikut lingkungan yang dibenarkan oleh syarak. Antara lain juga contohnya ialah as-siyab, pakaian. Pakaian juga merupakan perhiasan. Allah sebut dalam Al-Quran, huzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil, pakailah perhiasan daripada pakaian yang terbaik. Antaranya pakaian yang terbaik sebagai perhiasan ketika kamu hendak ke masjid. Jadi kalau pakaian itu yang juga merupakan zinah, perhiasan diri, dia juga ada sisi baiknya kalau ia digunakan untuk tujuan yang baik. Pergi masjid pakai pakaian yang paling mahal dia ada. Bukan tujuan nak menunjuk kat orang, tapi niat dia nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, dia suka kepada yang indah. Bahkan bila nak pergi masjid ni, bukan pakaian je kena elok, bau badan pun kena elok. Ini walaupun dah jarak 1 meter, orang sebelah boleh bau hitam. Mujur ada penjarakan sosial. Kalau tak ada penjarakan, terkejut kawan tu bau kawan sebelah, mati terus dia. Sebab itu Nabi melarang orang-orang yang memakan makanan yang berbau, seperti bawang putih. Kita ni banyak lagi. Kalau orang Arab, bawang putih tu je lah. Orang Melayu lagi macam-macam buah yang berbau, petainya, jeringnya, kerdasnya, duriannya, kan?
Lepas tu belum lagi yang jenis merokok, bau nafasnya. Habis je bedal semua benda tu, terus pergi masjid. Nabi kata orang yang macam ni jangan dekati tempat-tempat solat kami. Maknanya apa? Kalau nak pergi, pastikan bau-bau tu dihilangkan terlebih dahulu. Dan selepas itu pakai wangi-wangian. Itu juga membawa maksud perhiasan. Pakaian juga adalah perhiasan. Jadi kalau pakaian tu digunakan untuk tujuan yang baik, maka dia menjadi perhiasan yang baik. Dan yang penting juga, pakaian itu adalah pakaian yang menutup aurat. Hari ini orang kita silap. Pakaian yang dedah sana dedah sini, itu yang dipanggil sebagai perhiasan diri. Terutama orang perempuan lah. Kita kena tengoklah anak-anak kita, isteri-isteri kita bila keluar rumah, jaga tata cara pakaian yang dipakai. Ini kan saja je, free of charge bagi orang lain tengok. Kita sebagai ayah, bila anak kita keluar dedah sana dedah sini, kita tak ada rasa apa. Kalau kita tak ada rasa apa, masalah kita. Sebelum kita nak tegur dia, kita kena ada rasa sesuatu dulu, terlebih dahulu dalam diri kita. Kerana dengan perasaan rasa, tak betul lah anak aku ni berpakaian macam ni, tak boleh dibiarkan. Dengan ada rasa macam itulah menyebabkan kita mampu untuk menegur dia. Tapi kalau kita tak ada rasa apa-apa, macam mana kita nak menegur dia? Begitu juga dengan isteri-isteri yang masih lagi mendedahkan aurat bila keluar. Itu satu yang jenis pakaian dedah sana dedah sini. Ada pula jenis pakaian tutup dah, tutup elok, tapi macam terdedah juga. Orang puan faham lah tu. Bertudung, berbaju kurung, tapi tengok macam tak bertudung. Faham lah tu macam mana maksud dia. Kain yang nipis, yang ikut bentuk badan. Itu juga sama, tidak memenuhi kriteria yang dikatakan sebagai menutup aurat. Menutup aurat. Sebab tu dalam bahasa Arab ni cantik dah, bila disebut perkataan sitrul aurah, sutrah itu menutup aurat, benda yang menjadi aib. Aurah tu benda yang menjadi aib kalau dilihat. Tapi kalau dia pakai pakaian zahirnya tutup dah, tapi kalau membentuk anggota badan dia, bukanlah tutup. Apatah lagi dia tutup tapi jarang, pun sama juga. Jadi kena perhati elok-elok. Kalau nak pakai pakaian, biar pakaian tu yang memenuhi batasan syarak. Kemudian disebut di sini juga, kalaulah contoh-contoh yang disebutkan tadi, seperti harta benda, pakaian, kenamaan, kedudukan, apabila seseorang manusia itu melampaui hudud-hudud syarak, batasan-batasan syarak, maka perkara-perkara yang disifatkan sebagai perhiasan tadi akan menyebabkan dosa pula pada diri seseorang itu. Maknanya dia, contoh harta, wang ringgit, bila diperolehi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak, ataupun diperolehi dengan cara yang diizinkan oleh syarak, cara belanja pula tidak diizinkan berdasarkan kehendak syarak, maka akan menyebabkan orang itu berdosa. Ini yang dikatakan bahawa bahagian yang kedua ini, jenis-jenis perhiasan, ada sisi baik, ada sisi tak baik. Seterusnya, perhiasan daripada jenis yang kedua ini boleh dikategorikan kepada 3 jenis kategori. Perhiasan yang boleh dikategorikan, yang daripada bahagian yang kedua ini boleh dikategorikan kepada 3 kategori. Yang pertama, zinatun nafsiyah, perhiasan diri.
perhiasan diri seseorang itu, antaranya ialah seperti ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik, juga iman. Ini perhiasan diri. Ilmu, akhlak yang baik dan iman itu dianggap sebagai perhiasan diri kita sendiri. Maknanya kita hiasi diri kita, cara percakapannya elok, bahasa yang keluar daripada mulutnya bagus, tidak menyakiti hati orang lain, penuh dengan hikmah. Kemudian dia berilmu, tindak tanduk diri dia itu menunjukkan dia seorang yang ada ilmu pengetahuan dan dia ada iman. Ini menjadi perhiasan untuk diri kita sendiri. Yang mana tidak salah untuk kita menghabiskan masa kita bagi mengejar ketiga-tiga jenis perhiasan ini. Yang kedua, zinatul badaniyah, perhiasan tubuh badan. Perhiasan tubuh badan. Dikatakan dekat sini contohnya seperti apa? Tubuh badan yang kuat, yang sihat, juga merupakan perhiasan pada tubuh badan seseorang. Tingginya. Ada orang memang mengira ketinggian itu sebagai suatu kesempurnaan kehidupan diri dia. Ada orang menganggap kalau dia rendah, alahai, rasa macam kurang pada orang lain. Sebab itu macam saya ni taklah kategori tinggi sangat. Anak saya yang sulung pun dah lebih tinggi pada saya sekarang ni, umur baru 12 tahun. Saya ada dekat paras telinga dia. Tapi memang ada, tapi saya lah secara peribadi tidak rasa apa-apa pun. Tapi ada setengah orang dia menganggap rendah itu sebagai satu kekurangan dan ketinggian itu sebagai satu kesempurnaan. Itu terserah pada masing-masing punya penilaian lah. Ada pula yang mengatakan kalau contohnya suami rendah, isteri tinggi itu tanda apa? Pasangan yang akan dimurahkan rezeki. Wallahu a'lam, betul ke tak? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Cuma itulah, terserah kepada masing-masing menilai sesuatu tu. Kemudian wal jamal, kecantikan. Dan penulis disebut kat sini wal jamal ala ikhtilafin mawadihi, kecantikan menurut pandangan masing-masing. Menurut pandangan masing-masing. Kerana kecantikan ni satu benda yang subjektif. Ada orang tengok dia tu cantik, orang lain tengok biasa-biasa. Ada orang tengok hitam itu suatu yang tidak cantik, putih tu yang cantik. Ada orang hitam tu yang cantik, maka adanya kata-kata yang menyebut hitam manis. Jadi benda tu subjektif, terserah kepada kita yang menilainya. Cuma dalam bab-bab yang macam ini pun jangan sampai melampaui batas sehingga melanggar batasan syarak. Hari ini trend kita tengok anak-anak muda hari ini semua nak ikut style, mata, cara pakaian, hidung, nak ikut artis-artis K-pop. Padahal orang-orang Korea tu, maaf sebutlah, kalau asal kejadian rupanya tidaklah, kan? Ini sebab dah banyak melakukan perubahan, bedah sana bedah sini, besarkan mata, tinggikan hidung. Jadi jangan sampai bertindak dengan tindakan yang sedemikian. Yang ketiga, perhiasan luaran, kharijiyah, luaran. Seperti apa? Kedudukan, kenamaan, yang dipanggil sebagai jah, itu juga perhiasan. Orang itu ada kedudukan dalam masyarakat, dipandang tinggi oleh masyarakat, ada kuasa, ada kehebatan. Bila dia ada dalam kalangan masyarakat, dia hebat. Masyarakat melihat dia hebat, dia ni seseorang. Itu juga merupakan satu perhiasan pada diri orang tu, tapi yang bersifat luaran. Harta benda dan segala apa yang boleh dikategorikan ataupun disifatkan dengan harta. Ini merupakan perhiasan luaran. Baik.
Cumanya dalam kita memastikan bahawa kita tidak tergelincir di dalam memburu perhiasan-perhiasan ini, terutama sekali perhiasan-perhiasan yang boleh menyebabkan kita berada pada sisi yang baik dan pada sisi yang tak baik, kita kena tahu batas-batas, batasan-batasan syarak. Sebab tu di dalam Al-Quran banyak Allah menyebut tilka hududullah fala ta'taduha. Pada semua perkara itu ada batasan-batasan Allah. Ada sempadan yang telah Allah tentukan. Kamu boleh setakat ni je. Jangan ta'taduha, jangan melampaui batasan itu. Bila kamu melampaui batasan itu, kita akan menjadi orang yang zalim. Kita akan menjadi orang yang akan menganiaya diri kita sendiri, kerana dengan sebab kita melampaui batasan itu menyebabkan menjadi asbab kepada kita di akhirat kelak untuk mendapat azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya ialah tidak salah untuk kita mencari perhiasan-perhiasan ini, keinginan-keinginan terhadap perempuan, terhadap harta benda, nak ada rumah besar, kereta besar, tak salah. Kerana Allah sendiri yang menjadikan kita semua ada kecenderungan nafsu syahwat. Dan Allah jadikan itu juga sebagai ujian sebenarnya pada diri kita. Bagaimana kita nak mengurus keinginan tadi. Itu yang disebut, kalau kita urus keinginan kita itu di bawah lingkungan batasan syarak, maka dia akan memberi kebaikan kepada kita. Tetapi kalau kita mengurus keinginan kita tadi, sehingga menyebabkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, siang malam cari duit je kerjanya, solat tak ke mana, anak isteri tak tahu apa cerita kat rumah, terbela ataupun tidak nasibnya, dia asyik keluar je. Maka pada ketika itu kita telah tersasar daripada memburu perhiasan ini, sehingga menyebabkan kita tergelincir daripada sempadan ataupun perkara hudud-hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita langgari. Baik. Okey. Kemudian penulis buku ni dia ada melontarkan satu soalan. Kenapa di dalam ayat yang kita bacakan tadi Allah menyebut zuyyina linnas hubbus syahwat, hanya menyebut hubbus syahwat di minan nisa, hanya menyebut tentang manusia ini keinginan syahwatnya kepada perempuan, dihiasi manusia itu keinginannya kepada perempuan. Maknanya kalau kita faham secara satu lapis, ayat Al-Quran ini hanya menceritakan tentang keinginan orang lelaki kepada perempuan. Kenapa tak disebut pula keinginan orang perempuan pada lelaki? Adakah orang perempuan tidak ada syahwat? Tidak ada keinginan kepada lelaki? Nah, ini satu soalan yang dilontarkan oleh penulis. Baik. Pertamanya, kalimah-kalimah Al-Quran ni, ini sedikit maklumat berkaitan dengan ilmu tafsir. Sebenarnya bukan pada ayat ni je. Banyak pada ayat yang lain juga yang bersifat bentuknya macam ini, yang mana Allah menyebut orang lelaki, tidak menyebut orang perempuan, tetapi hukumnya meliputi lelaki dan perempuan. Seperti perkataan al-mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang yang beriman. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan al-mu'minun itu hanya merujuk kepada orang beriman daripada kalangan orang lelaki. Adakah orang lelaki yang beriman sahaja yang berjaya? Apa cerita dengan orang perempuan yang beriman?
Jadi memang begitu setengah kalimah Al-Quran itu sampai kepada kita. Tetapi yang disebut yang sebenarnya ialah yang dimaksudkan, walaupun hanya menyebut tentang bentuk zahir kalimah itu, zahirnya jenis lelaki, tetapi dia juga meliputi orang perempuan. Sama juga dengan ayat ini, walaupun dia hanya menyebut tentang keinginan orang lelaki kepada perempuan, maka dia juga meliputi maksud sebaliknya. Orang perempuan pula berkeinginan kepada orang lelaki. Ini dimaksudkan sebagai lafzul am, lafaz yang umum. Bila sebut lafaz yang umum, perkataan annas, linnas, linnas itu umum. Jadi bila dia umum, dia meliputi lelaki dan perempuan. Keinginan manusia daripada kalangan lelaki dan perempuan, yang perempuannya berkeinginan kepada lelaki, yang lelakinya berkeinginan kepada perempuan. Cuma di dalam Al-Quran, kalau setengah kes itu memang khas untuk orang perempuan, Allah akan sebut. Allah akan sebut orang perempuan. Seperti apa? Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang perempuan yang beriman. Kullil mu'minat, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang perempuan yang beriman. Yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka merendahkan pandangan mereka. Dalam ayat aurah, dalam ayat menjaga aurat, Allah sebut secara khusus. Dan kadang-kadang memang Allah sebut dua-dua sekali, lelaki dan perempuan, terutama sekali dalam bab menyatakan kelebihan. Sebab tu kita dengar kalau dalam suratul Ahzab Allah sebut innal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman. Was-saimina was-saimat, orang lelaki yang berpuasa dan orang perempuan yang berpuasa. Wal hafizina wal hafizat, dan orang lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan orang perempuan yang menjaga kemaluan mereka. A'addallahu lahum jannatin tajri, Allah akan sediakan bagi mereka syurga. Itu memang sengaja Allah nak sebut tentang secara khusus lelaki dan perempuan dari sudut kelebihan yang mereka perolehi. Tapi kalau Allah tak sebut, Allah sebut hanya lafaz itu dalam bentuk lelaki, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah ia juga meliputi lelaki dan perempuan. Okey, jadi saya kira cukuplah sekadar ya. Lelaki disediakan bidadari di syurga, perempuan disediakan bidadara lah. Tidak ya. Lelaki akan disediakan bidadari di syurga. Siapa yang akan menjadi bidadari lelaki ini di syurga nanti? Isteri dia itu ya. Jadi isteri dia itu juga akan mendapat pasangannya di syurga. Siapa? Suami dia. Itu maksud dia. Cuma ada sebahagian mufassirin mengatakan bahawa di samping isteri dia semasa di dunia itu menjadi bidadari di syurga untuk orang lelaki, Allah memang sediakan bidadari yang memang dari syurga untuk orang lelaki. Pelik ke? Orang perempuan rasa adil tak? Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ni lelaki dibenarkan kahwin 4, maka di syurga esok di samping kita sebagai isteri kepada suami kita, sebagai bidadari kepada suami kita, Allah juga akan kurniakan bidadari yang lain kepada suami kita. Dan ingatlah, dalam syurga ni tidak ada perasaan cemburu pun. Tidak ada perasaan cemburu pun. Bila dia dapat satu nikmat, punya nikmatnya syurga ni, dia lupa dah benda lain. Silap-silap dia lupa dah suami dia. Dia duk galit dengan nikmat syurga yang dia dapat dalam syurga.
Itulah gambaran nikmatnya syurga. Ha? Payah nak jawab soalan kalau-kalau ni. Wallahu a'lam. Saya tidak ada detail itu. Tanya ustaz lain lah. Baik, ada soalan lagi? Muslimat ada soalan? Tak ada soalan lah. Tadi saya sebut tentang keadilan Allah. Adil ni ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan sama rata, sama banyak, bukan. Adil ialah kita memberikan hak kepada yang berhak mengikut apa yang telah ditentukan. Kalau dulu kan Ustaz Ismail Kamus, Allah merahmati dan mengampuni dia, insya-Allah, dia selalu sebut adil ni, dia bagi contoh. Kalau anak lelaki bagi songkok, anak perempuan bagi tudung. Kalau anak perempuan juga dibagikan songkok, atas pemahaman kita tentang maksud adil itu sama rata, itu bukan adil namanya, itu bangang namanya tu. Itu kata-kata hikmah Ustaz Ismail Kamus. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada baiknya untuk kita, untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Sekadar itu aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.